Okay, cari nilai bagi P dan Q. Okay, ni sama juga konsep macam tadi. So, tu nak buat kan? Songsangkan H tu dulu. Nak songsangkan yang ini ke nak songsangkan nombor 2? Nombor 2 je ke? Kalau awak songsangkan HX ni, dia macam complicated sikit sebab dia P dengan Q kan. Macam awak ada macam nak let Y let Y sama dengan PX tambah Q kan. Okay, yang ni nak songsangkan ni sebab ada P dengan Q, complicated. So kita songsangkan ini lagi senang. Bila kita songsangkan ini, dia akan dapat HX. Okay, so macam ni kan, betul tak? Kita ada X, kita ada Y. Kalau kita ambil HX ni, okay, so ini, dia punya ni adalah songsang kan? Okay, kalau kita songsangkan yang ini, so kita akan dapat HX dia macam terbalik. Okay, so kita songsangkan songsang ni. So let Y equal to 7 tolak 3X. So kita nak X and kita nak X. Okay. So sebabkan X ni negatif, kita pindah sini sama dengan 7 tolak Y. Jadi X sama dengan 7 tolak Y per 3. Jadi songsangan kita adalah, jadi HX kita adalah 7 tolak X per 3. Okay, betul tak? Betul. Okay, lepas tu kita nak bandingkan dengan HX yang kita ada ni. PX tambah Q. Sebab kita nak P dengan Q. So ini kita pisahkan dia lah. Okay, lepas tu apa nak buat ni? Apa nak buat? Dapatkan P dengan Q ni. Ada ke tak ni? Cikgu, macam ni kan? Cikgu, kalau samakan, kalau PX tu samakan dengan negatif 1/3X. P tu samakan dengan negatif 1/3. Negatif 1/3. X tu tak ada. So ini kita bandingkan dengan yang ini. Okay. Yang ini adalah yang ini. Ini kita sama dah. Okay, jadi P sama dengan negatif 1/3, Q sama dengan 7/3. Okay. Okay, nombor 5. Ganda. Okay, Mus, tak sabar-sabar kau nak jawab. Apa ni? Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 2/3 dan 1/4. Okay, jadi macam mana nak bentukkan persamaan kuadratik kalau kita ada punca? Yang terlupa pula. Dia ada dua cara. Ada dua cara lagi. Tolonglah ingat, satu cara tadi ya. Guna HDR, HPR. Boleh. Okay, so awak nak guna hasil tambah punca. HTP. HTP, HDR pula mana datang Ni lah SOR lah kot. Awak ingat SOR, COR. Sum of code kan? SOR kan. Ya, ataupun hasil tambah punca. So hasil tambah punca 2/3 tambah 1/4 kan? Ini punca. Jadi kita multiply berapa ni? 2/3 tambah 1/4. 11/12. 11/12. Okay, hasil darab punca. Okay, so kita kena darabkan dia. 2/3 darab 1/4. 1/6. Okay, lepas tu dah dapat tambah punca, kita punca. Apa formula dia? Squared tolak Squared tolak HTP
X tambah DP sama dengan kasar. Okay. So ni formula dia gantikan lah. X squared Tolak adalah 11/12X. Allah meriahnya. Itulah ego rumah ni meriah. Sama dengan kosong. Macam rumah saya kan. Yelah. Darab dengan okay, sebabkan kita tak boleh pecahan ni. So kita darab dengan 12. 12. Darab dengan yang besar. Okay, jadi dia jadi 12X squared tolak 11X tambah 2 sama dengan Allah, benda tu. itulah tu. Okay. So, lagi satu cara. Ni cikgu? Lagi satu cara. Cara apa cikgu? Saya tak tahu cikgu. Alah, dia terbalik dengan perfaktoran. Perfaktoran. Kan? Sebab kalau kita nak, kalau kita dapat punca-punca, kita faktorkan. So, bila kita nak, tu terbalikkan lah. So, X sama 3, kita ada X X sama sama dengan 1/4. 3X tolak 2. yes. 4 X tolak 1 sama dengan kosong. So, dia jadi, ni darab yang ini, Yeah. 12X 12X squared. Yang ini darab ini, negatif 11. 3X. Ini darab ini, negatif 8X. Ini darab yang ini, tambah 1. Tambah 2. 2. So, 12X squared tolak bagi. Mula-mula saya ingatkan yang kena guna B squared tolak 4AC tu. Itu kalau soalan macam dia tiada punca ataupun dua punca sama. Kalau yang tu kita pakai B squared minus 4AC. Cikgu. Okay. Terus. Amni ada tak malam ni? Amni. Ya Allah, kelas yang optional semalam dia masuk. Kelas yang wajib masuk dia tak masuk. Betul. Kan semalam Sibuk ke Eko? Mak Anis tak ada, dia main pergi bahasa Arab. Kira bahasa Arab. Okay. Ya, Atifah. Okay. Diberi bahawa log X 8 sama dengan 3, cari nilai X. Okay, macam cari nilai X. Atifah kan? Macam mana nak buang log? Macam mana nak buang log daripada ni, daripada persamaan ni? Macam nak hilangkan log ni? Zifa ada tak? Oh, saya tu. Atifah ada ke tak? Ni nama awak. Sekejap tu. Okay. Macam mana nak buang log? Cikgu, tukarkan pada AX sama dengan N. Betul. Itu. Dia jadi macam mana tu? Dia tendang ni. Ya, dia tanduk. Okay, so 8 sama dengan X kuasa 3 kan? 3. Okay, jadi X sama dengan? 2. Okay. Cari nilai log 8 1/X. Okay, macam mana dapatkan tu? Ni siapa ni? Tifa lah lagi. Okay, B log 8 1/X. Okay, macam mana dapatkan ni? Kita pecahkan dulu cikgu. Jadi tolak. Log 8 1 tolak log 8X kan? Okay, jadi ini kosong log 1 kosong kan? Okay, so kalau kosong ni sudah jadi ini adalah log 8X. Okay.
Tak apa, so kita tulis je lah. Ni sama dengan kosong tolak, okey, log 8x ni. Mana nak dapat? Yang kita ada ni, log x 8. Tahu tak macam mana? Kalau dia punya tu terbalik. Kalau ini A, ini B dengan ini adalah 1 per log BA. Jadi kalau terbalik jadi macam tu. So kalau ini, kalau orang nak terbalik dia jadi ni 1 per log x 8. Semua orang tahu tak tu? Tahu. Tahu So macam mana dia boleh terbalik tu? Dia adalah tukar asas sebenarnya. Penukaran asas tu, kalau log ni kita nak jadikan dia log B ke atas, let's say kita nak asas D kan sekarang. Okay, log B A kan. So log BB ni 1. Jadi log BA. So jadi 1 per tu lah. Okay, so ini sama dengan 0 tolak 1 per 3. Okay tak? Okay. Cikgu. Ya. Ada orang nak masuk. Bukan. Saya nak tanya. Saya buat kan soalan tu log 8 1 per x kan. Lepas tu saya ganti je terus x tu dengan 2. Dapat juga. Tapi salah ke betul cara tu? Oh, sebab dah tahu x tu 2. Tapi still kena ni tak apa, boleh je sebenarnya sebab kertas 1. Kertas 1 ni dia ada banyak cara. So ni tekan calculator je tekan calculator je. Okay lah, boleh lah. Log 8 1 per 2. Okay lah, tak payah susah kan. Okay. 6 nombor 7. Okay, dah istilah. Okay, Zatul. Zatul ada tak? Ada. Okay, diberi M sama dengan 5 kuasa X. Ungkapkan 25 kuasa X tambah Y. Okay, dalam sebutan M dan N. Okay, ni apa benda kita nak buat sekali ni? Mula-mula kita jadikan dia 5 kuasa boleh tak? Boleh. Okay, so 5 kuasa 2. X tambah Y. tambah 2Y. Kan? Ni. Okay. Per dengan 5 kuasa kuasa berapa? 5 kuasa 3. Itu 25 shift 5 kuasa 3 X tolak 3Y Okay, lepas tu apa nak buat? Pecahkan dia. Okay, kita mesti pisahkan dia. Darab dengan 5 kuasa 2Y. Okay, per dengan 5 kuasa 3X darab dengan 5 kuasa negatif 3Y. Ataupun 1 per 5 kuasa 3Y. Okay. Lepas tu? Okay. Okay, betul tak ini? Faham tak? Faham. Okay. Cikgu masuk, cikgu dah tulis. Ya, per dengan berapa? Per dengan berapa?
Untuk yang ni. M kuasa 3. Okey. Darab lagi dengan 1 per N kuasa 3. okey. Okey, so sekarang kita macam nak simplify kan? M kuasa 3 per dengan N kuasa 3. Okey, saya nak simplify ni. Bahagi dalam bahagi ni, pecahan dan pecahan. Pecahan yang besar tukar kepada bahagi. Pecahan yang besar tukar kepada bahagi. So dia jadi M squared N squared bahagi dengan M kuasa 3 per N kuasa 3. Kemudian M squared N squared darab N kuasa 3 per dengan M kuasa 3. So jawapan last M squared ni dengan ni cancel kan? Ni tinggal 1 kan? Betul tak? Betul. So yang atas N kuasa 5 ke N kuasa 6? N kuasa 5. Okay, N kuasa 5 per dengan M. Okay? Okay, ni soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 8. Okay. Okay, Zikri ada? Zikri tak ada Mana Najmi? Saya ada. Okey. Selesaikan persamaan. Okey. So apa step pertama ni nak buat ni? Sekejap ni saya tukar dia kepada bentuk dot lah, senang nak nampak. Sama dengan 6 kuasa X. Okey. Macam ni ni. Faham. Dia macam-macam cara boleh buat ni sebenarnya, tapi ikut awak lah nak buat macam mana dia. Saya tak tahu nak macam ni. Kita Lock. kalau nak pakai log, dia mesti ada satu nombor je macam kanan dengan kiri ni. Kalau ada 3 kuasa X ni tak boleh pakai log. Okay, apa kata kita pisahkan dulu atau apa kata kita ni bahagi dia. 4 X tolak 1 sama dengan 6 kuasa X bahagi 3 kuasa X. Oh. Okay. Lepas tu 4X tolak 1 sama dengan ni berapa ni? 2X. Dia macam ni. A kuasa A per B kuasa dengan M kan? So dia adalah A kuasa M per B kuasa M kan? Okay, jadi kita ada yang ini kita nak ke sini kan? So jadi 2 kuasa X. Boleh tak? Boleh. Okay. So kita jangan pakai log dulu kan? Sebab saya rasa dah boleh dah selesaikan ni. Okay, lepas tu nak buat apa? 4 tu tukar je 2. 2 kuasa 2. 2 X Tolak 2. Okay, 6. Lepas tu Sudah. kita samakan kan? Okay. Samakan dia 2X. Sekejap. X sama 2. Sama dengan X X sama dengan 2. Okay. Alright. Tak makan? Okay. Apa ni Amni you? Amni apa ni? Apa ni? Amni. Amni, Dia belum masuk. Okay, sekejap. Ya, okay. Okay. Okay, nombor 9.
Okay, Amma? Ada tak? Kau orang borak apa ni? Amalia ada cikgu. Okay. Nombor 9, vektor AB mempunyai magnitude 10 dan selari dengan 1, 3. Diberi bawah B lebih besar cari nilai A dan B. Okay, jadi kita gunakan yang idea ni dulu. Vektor ni mempunyai magnitude 10. Apa nak buat? Cikgu saya Ya. Amalia kan? Ah, Okay. So kalau vektor AB ni magnitude 10, apa maksud dia? Magnitude ni apa benda? Magnitude ni adalah jarak. jarak Macam mana jarak? Teorem? Pythagoras. Okay. So kita guna tu. Pythagoras. Okay. So kita guna AB ni. Kita guna AB ni untuk teorem Pythagoras samakan dengan 10. A squared Tambah A squared, A squared tambah B squared B squared. punca Mhm. dengan 10. Okay. So kita tahu A squared tambah B squared ni sama dengan 100 lah. Okay, kemudian dia kata selari dengan 1, 3. Kalau buat B sama dengan 3A tu? B sama dengan 3A. Ni Kenapa? sebahagian dia. A per B sama dengan 1/3. Lepas tu 3A sama dengan B. Sekejap A per B sama dengan 1/3. 3A sama dengan B. Lepas tu buat ni, persamaan serentak. Masukkan nilai B tu dalam equation. Sama dengan 100. Oh, okay. Kita tak payah lambda kan? So A squared tambah 9 A squared sama dengan 100, 10 A squared sama dengan 100, A squared sama dengan 10. Punca kuasa 10 cikgu. A punca kuasa 10. Ya ke? Tu ke jawapan dia? Jadi B sama dengan 3 punca kuasa 2 10. punca 10. Okay, boleh? So, okay, macam yang saya kata dulu kan, konsep nisbah ni, kalau kita ada vektor selari ni kan, A, B sama dengan lambda 1/3, 1/3, dia sebenarnya A per B sama dengan 1/3 je. Atau boleh atau boleh buat A per 1 sama dengan B per 3 pun boleh juga. Dia adalah nisbah ni maksud A per 1, maksud ni A per 1 sama dengan B per 3 Okay. Okay, soalan nombor 10. Siapa yang nama-nama masuk ni? Afika siapa? Ini siapa? Budak kelas. Okay. Kelas. Siapa orang? Saya.
Berdengung lah. Tak, saya ada on mic. Sudah jadi. Dah, saya dah off. Okay, so Amalia. Ya, Zawani ada? Itulah saya nak jawab kot. Zawani tak ada eh. Akilah ke Ilya? Okey, Akilah. Akilah ada kan? Akilah ada tak? Pagi tadi ada. Tak ada pula. Necok ada? Macam tak ada kan tadi? Islah lah. Okay, Hilman? Hilman ada kan? Dah tak ada dah? Internet pop. Itulah. Okay, Dini. Okay, Dini. Menunjukkan garis lurus AB yang berserenjang dengan garis lurus CB pada titik B. Okay, so kalau serenjang ni 90 darjah. Persamaan garis lurus CB ialah Y sama dengan garis lurus CB. Ini adalah Y sama dengan 2X tolak 1, cari koordinat B. Okay, kalau titik persilangan persamaan serentak. Tapi sebelum tu perlu ke persamaan serentak kat sini? Kita nak cari titik B perlu kan? Okay, memang persamaan serentak lah. Ke tak payah? Kena. Okay, so macam mana ni? Kecerunan ni adalah bila dia kata serenjang mesti ada kaitan kecerunan kan? So M kat sini 2, yang M kat sini? Negatif setengah. Okay. Lagi kita nak titik B kan? Titik B ni okay, sebab kita tak tahu X, Y, so kita tak boleh guna formula kecerunan kan nak dapatkan B. Okay, jadi nak tak nak kita kena buat juga persamaan AB. Okay, macam nak buat persamaan AB? So kita ada A04, kecerunan negatif setengah. Jadi persamaan AB, kita nak buat persamaan serentak kan sekarang. So kita dah ada satu persamaan, lagi satu persamaan kita kena buat. So persamaan AB? Y tolak 4 sama dengan negatif setengah darab X tolak 0. Okay. Tambah 4. Okay, so kita ada dua persamaan sekarang. So lagi satu adalah Y sama dengan 2X tolak 1. Okay. So nak buat persamaan serentak. Negatif setengah X tambah 4 sama dengan 2X tolak 1. Kosong sama dengan negatif setengah tolak 2X. Tolak 2. Negatif 5/2X. 4 tambah 1, 5. Okay, jadi X sama dengan negatif 5 darab 2 bahagi negatif 5. X 2. Okay, so X dah dapat 2, kita nak cari Y, masukkan je dalam mana-mana persamaan. So Y sama dengan 2 tolak 1 3.
Okay, jadi titik B 2, 3. 2, 3. Okay. Okay, korang faham tak? Macam mana cari nak jawab soalan ni? Nombor 10 ni. Buat persamaan serentak Buat persamaan serentak. Tu penghapusan Penghapusan. Nak buat penggantian pun boleh. Okay. Nah, kalau nak buat penggantian nak buat macam ni kan. 2x tolak 1 sama dengan negatif setengah x tambah 4 kan. Okay, ni kalau nak buat penggantian ni. Lepas tu cari x. Cikgu, Ya. Zikri cakap dia tak dapat masuk cikgu. Tadi pun sikit. Tak tahu lah cikgu, dia kata kat saya dia tak dapat masuk. Dia tulis macam ni. Tu ada? Dah dah. Dah lah. Aduh. Dia ni lambat sikit tengok. Adlin? Ada tak Adlin? Adlin ada tak? Tak ada? Tak ada Amni lah sebab nama kau dah naik tadi. Ada. Ada? Okay, Adlin dulu. Kenapa tak ada tak? Tadi saya tengok. Okay, Adlin dulu. So nombor 11A dalam satu janjang aritmetik beza sepunya ialah negatif 5. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang itu ialah 45. Okay, so ini apa benda ni? Yang ini dulu. Beza, Allah Beza sepunya ialah negatif 5. Itu apa? D. Okay. Hasil tambah 10 sebutan pertama? S10 sama dengan 45. Okay, ngam. Soalan nak sebutan pertama janjang. Maksudnya dia nak huruf A. Okay, so mesti dapatkan A. Guna formula S10 Okay, so S10 Sn lah, saya tulis dulu formula Sn sama dengan N per 2. Ni tengok kat depan tau. N tolak 1 D. Okay, so S10 sama dengan 10 per 2 kurungan 2A tambah 9 darab negatif 5. Okay, so ini sama dengan 45 kan? Okay, so kita nak A. Kita nak A 10 per 2 bracket 2 tambah 9 negatif 5 dengan 45 shift soft. 27 Okay, B. Sebutan ketujuh T7. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okay, T7 Adlin? 7 tambah 8. 8? N tolak 1? 6 dah. Darab negatif 5. Okay. 27 tambah 6. Okay, negatif 3. Alright, thank you. Soalan nombor 12. Ni. Macam mana ni? Nak tukar kepada pecahan? Kita guna formula S infinity A1 tolak R. Tahu tak tu? Siapa juga? Amni Dia ada Amni. Ke Zikri nak tolong? Long point. PPA. Siapa tahu buat dia? Sekejap.
Tapi cikgu ni bukan cara boleh cakap tak apa. Cari R. Okey, macam mana R? Tengok kalau dia boleh bagi atau darab tambah apa. R ni 0.000054 bahagi 0.0054. Cikgu bukan 0.0. Sekejap. 0.3 ni tak masuk dalam panjang dia sebab Cikgu 0 cm lebih cikgu. Dia bukan Allah, satu kan. lebih lah betul. Aduh. Ini 0 point kan? Ini Tajam mati Syah. 0 point. Betul ke? Tahu dah betul ke? Syah betul tak? 3. Okey. Betul. Okey. So berapa ni? Kosong. Cikgu. Ya. Demonis dia tak dapat masuk. Oh, Wani dah sudah ada kelas. Okey dah. Member. Member dah start dah. Okey, 0.0004 per dengan 0.054. Okey, 0.01. Ini R. Okey, A kita adalah 0.054. So ini 0.3 ni dia adalah 3/10. Dia tak masuk dalam janjang sebab dia tak sama dia punya ni nombor dia. Okey, janjang dia start dengan 0.054 yang nombor yang berulang ni. Okey, so itu adalah sama dengan A/1 tolak R Okey, yang mana R kita adalah 0.01. Okey, A kita adalah 0.054. Okey, sama dengan 3/10 tambah 0.054 per 1 tolak 0.01. Okey, 3/55. Okey, mari kita tukar kalkulator. 3/10 tambah 3/55. 39/110. Okey, tu betul tak? Tukar kepada perpuluhan. Tukar dah. Okey. Okey. Pada siapa yang tak pernah ambil tahu tu, ambil tahu malam ni. Kejap cikgu nak salin. Alah screenshot je lah Afshan, nak saya salin. Ya cikgu, saya screenshot jap. Nanti kena salin juga tau. Okey dah. Okey. Yang ni, Zikri, nama Zikri mana yang tadi? Dah cikgu, dah. Okey, Zikri, nombor 13. Baik cikgu. Yang ni Set 5. Okey. Pastikan mod dia, pastikan kekerapan dia nombor 5. Tengah-tengah dia mesti nombor 6. Purata dia mesti 7. Uish, bapak biasa soalan ni. Dia macam main puzzle lah. Okey. So pastikan median dia nak satu set 5 integer. Jadi saya letaklah 5 tempat kosong. Okey, yang mana? Mula-mula kita mesti ambil syarat yang mana dulu? Zikri. Mod dia paling tinggi 5. Sebelum tu ada lagi. Sebelum Tengah-tengah dia 6. mesti median dulu sebab kita tahu tu tengah-tengah dia 6. Mesti 6. Okey, lagi. Per 5. Mod dia 5 kan? Jadi dia mesti kat belah sini. Letaklah 2. Okey. Kalau per 5. Ni dah settle, yang ni dah settle. Mesti nak min 7. Per 5 dah 7. 5 dah 7? Per 5 dapat 7. Semua bagi dengan 5 lepas tu dapat 7. Jadi agaknya apa nombor ni kat sini?
Tak kisah, nak letak apa-apa pun. Asalkan kurang dia akan dapat 7. Tak kisah. Tak kisah. So 5 tambah 5 tambah 6. Agak-agak berapa nak buat? 7 dengan 8. Try Susah. Okay. Tak dapat. Apa tak X tu. 9 dengan 10 je. Okay, boleh je. Okay, so 5 tambah 5 tambah 6 tambah X. Okay, per 5 kan? Sama dengan 7. Okay, jadi X sama dengan 35 5 tolak 10 tolak 19. Kan? Yes, yes. Okay, so make sure hasil tambah ni dapat 19. Okay. 9, 10 senang cerita. Okay, so betul tak? 5 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 10 per dengan 7. Okay. Okay tak? Satisfy tiga-tiga ni? Okay. Okay tak? Cikgu jawapan dia ada banyak ke cikgu? Banyak. Awak nak buat apa? Awak nak letak 5, 6, 8, 11. Boleh? 5, 6, 7, 12. 9.5. Apa tu? 9.5? 9.5. Apa ni? Cikgu, yang 19 tu dia bagi 2. Dia mesti integer positif. Integer ni tak boleh perpuluhan. Integer ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12. Tak boleh perpuluhan integer. Okay, go. Okay. Faham. Baru saya faham awak cakap 9.5 tu untuk 1 0 tu tak boleh. Salah. Okay. Okay. Omni. Amni tak jawab lagi tadi. Selang-seling cikgu kan. Lepas Ikram kelas Islah kan. Tak, dah banyak kali kelas Islah je tadi kan. Betul tak? Kelas Ikram tak ada kan. Betul. Okay, nombor 14. Okay, macam ni. Kerapan longgokan bagi 30 orang murid dalam satu ujian matematik. Okay, ni kekerapan longgokan Encik Hanif bahasa untuk memberi ganjaran kepada 15 murid terbaik. Murid-murid yang mencapai markah minimum dalam kedudukan ke-15 terbaik akan dipertimbangkan untuk menerima ganjaran tersebut. Okay, Eric dapat 24 markah. Layak tak diterima ganjaran? Ni macam ni memang soalan standard SPM lah. Serius. Okay, soalan SPM nanti dia jadi macam ni. Confirm lah kemarin ni. Okay, macam nak buat? Macam nak buat? Kita buat Saya buat kelas dulu cikgu. Okay, kita buat kelas dulu. So ini apa ni? Song hingga 10. 9 lah, sebab tu kurang. Dia tak ada sama dengan ni. 1 cikgu. Tak nak 1 ke? Kosong boleh kan? Okay, kosong cikgu, kosong. Sebab nanti selang kelas dia 10 kan? Okay, ni 10 hingga 19. Okay. 20 hingga 29. 30 hingga 39, 40 hingga 49. Okay, so ini adalah kekerapan yang besar. Okay, kekerapan dia untuk kelas yang ini berapa? 5. Okay, ini 5, lepas tu? 4. Ya Allah, berapa lah? 21 12. 12. 9 tambah Betul ke 12? Saya tak tahu cikgu, cikgu tekan kalkulator ni 12.
Lima. Lepas tu bila 4 kat sini dia jadi apa ni? 5 tambah 4 kan? 9. 9. Ha. 9 tambah 12. Dapat tak? 21. Dapat. Betul lah. So 28 tolak 21. Dia tolak je 7. dengan 28 tolak 21 7 So bila 7 betul tak? Betul. Tambah kan? Betul. So, 3. 2. Okay, so lepas tu ini adalah kekerapan yang dia besar. Okay, dia kata berapa ni? 15 murid terbaik. Murid terbaik. Kita ada 30 kan? Maksudnya separuh lah. Separuh. Okay, so kalau separuh dia kira median lah ni. Kita boleh kira median. Betul tak? Median je. Separuh daripada N ini maksudnya median So formula median. Okay, so kita dah tahu dah M kita sekarang adalah nak kira median berapa. Dalam sekata 24 ni lebih daripada median, maksudnya kita Eric layak. Okay. So kita nak tengok. So macam mana median? Apa itu? Macam mana kira median? Macam kira median. Step pertama. Bantu itu. Orang ke-15 dia kelas yang dia mana? Kelas ke-20 ke 29. 10 ke 19. Kan ini adalah orang 1 hingga 5 kat sini kan? Orang 6 hingga orang ke-9 kat sini, orang ke-10 hingga orang ke-21 kat sini. Jadi orang yang ke-15 masuk yang ini. Masuk yang itu. Okay. Jadi kita akan gunakan nombor-nombor ini untuk kira median. Guna kaedah apa itu? Merit Yes. So median sama dengan L tambah 1/2 N tolak F besar. Ini tengok kat depan formula. Okay. So sama dengan L. Nak letak apa? L lower boundary je aku. Ya. Berapa? 20.5. 19.5. 19.5 tambah 1/2 N 15 je kan? 15 okey, 15 tolak 12. bukan. Tolak 12 salah je. Salah. Dia Tolak macam ni. 9. Ni yang ini kan? Segitiga tu. 12 tu kat bawah. 12 tu kat bawah. Okey, tolak 9 je. Ni. Okey. So tolak 9. Dengan 12. Dia kat bawah ataupun kat tengah-tengah lah. Kan nampak kan pattern dia tu? Nampak tu, nampak. Okey, kelas interval? Kelas apa? Kelas interval. Selang kelas dia berapa? Selang kelas dia. 29 tolak 20. Tak. Kan? 29.5 tolak 19.5. Pada atas 9. Tak. Pada atas tolak sepadan bawah. Sepadan atas tolak sepadan bawah. 10. 10. Atas tolak sepadan bawah. Okay, 10. Okay, so kita kira nak tengok Arif layak ke tak. Tambah 15 tolak 9 per dengan 12 darab 10. Okay. 49, 24.5. Okay, macam mana? Eric layak? Eric tak layak aku. Akan dipertimbangkan untuk ganjaran tersebut. Murid-murid mencapai markah minimum dalam kedudukan kelima kelas ke-15 baik.
Makan minimum dia 24.5 kan? Dia layak dipertimbang lah saya rasa aku. Tak lah. Saya pun tak pastilah jawapan dia kata apa layak tak? Tak. Dia manusia kita bagi peluang. Jawapan kata tak layak. Sebab markah dia kurang daripada 24. Dia macam ni, dia katakan murid-murid mencapai markah minimum dalam kedudukan ke-15 terbaik. Markah minimum dia 24.5. Ya? Betul. Markah minimum dia 24.5 tapi Eric 24. Sian. Layak 0.5 je. Kalau dia 24.5 dia layak. Kalau dia 25. Okay? Alright. Tapi cikgu kalau buatnya Eric tu orang ke-14. Saya bukan pertimbangkan. Tak bukan. Eric entahlah saya pun dah tak faham. Okay. Betul lah tu. Okay, tak layak. Betul lah. Saya dah habis jawab ni kan? Dah. Alright. Allah nak suruh Aiman Najmi dah sudah tadi. Adib ke Adib? Adib ada ke? Adib dah ada ke? Adib ke? Adib belum ke? Tak, dia dah masuk kan? Okay. Dah masuk dia sibuk mengecat ni. Mengecat? Mengecat apa tu? Oh, ni nak suruh Adib jawab ke ni? Boleh lah. Adik busy, lupalah adik busy. Okay, so saya rasa adik busy. Dia tengah menelan. Kita bagi orang lain lah. Set dia. Okay. Syahir okey tak agaknya? Kita cubalah Syahir. Okay, Raja. Cuba. Cikgu. Ya. Aizat dia tak dapat masuk. Kerana beliau tak sihat, demam, muntah-muntah. Tadi dia left kan? Dia masuk kan tadi? So dia baru left kot. Okay. Dia minta maaf sangat katanya. Okay. Tadi dia masuk Telegram kan? Kata dia berubat ni. Ibu betul. Okay Syahir. Rajam 4 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon berdiameter 0.8 dan tinggi 0.6. Air dituangkan ke dalam bekas pada kadar tetap P. Okay, hitung nilai P jika kadar perubahan ketinggian paras air adalah ketika ketinggian air adalah 0.7. Okay. Nak tackle soalan pembezaan ni, kita mesti tahu pemboleh ubah apa yang terlibat. Macam korang sendiri nak tetapkan. Kalau dia kata pasal isi padu, so apa kata kita ambil V sebagai isi padu? Mesti ada huruf-huruf yang terlibat dalam pembezaan ni. Okay Syahir, kalau yang ini, P ni, yang ini dia mewakili apa? Rasalah. Dia ni meter cube, yang ni per second. Okay, maksudnya dia kadar kan? Dia mesti per dt. dV. Okay, dV. Okay, kenapa V? Sebab saya nampak kat sini dia meter padu kan? Dia adalah isi padu. Dan dia adalah per saat. So maksudnya dt saat. Okay. So dV per dt ni adalah P. Itu dulu benda yang kita nak tulis. Supaya kita ada idea apa nak jawab. Okay. Lepas tu 0.1 pula. Ni adalah meter per saat. Ini hint lah meter per saat. Maksudnya 0.1 ni apa? Kadar perubahan tinggi. Kadar perubahan tinggi biasanya apa? dH per dt. Per dt, okay, bagus. 0.1. Okay, lepas tu soalan dia kata soalan apa? Hitung nilai P. Okay, so kita nak P. Maksudnya kita nak dV per dt So dV per dt ini adalah sama dengan apa darab apa.
Kalau untuk soalan apa ni, kadar perubahan dia mesti ada chain rule ni, ada petua rantai ni. So dV kat sini, dt kat bawah. Okay, apa nak tulis kat tengah-tengah tu? DH. Alright. So dh, yang ni dh Okay, so dV per dt ni kita tahu dia adalah P. Okay, dan P ni lah yang kita nak cari sekarang. Okay, dan dh per dt ni kita tahu 0.1. Okay, sekarang kita nak dV per dh. Okay, macam mana nak dapatkan dV per dh? Kita mesti ada, kalau kita nak dV per dh, kita mesti ada formula V. Formula V in terms of H. Okay, jadi apa formula V in terms of H ni? 1/3. Okay, 1/3 pi J squared. Ni T. J squared T. H lah. Sebab awak H. ketinggian awak guna H kan? Okay. Okay, jadinya 1/3 pi. Okay, jejari kita adalah 0.4. 0.4 square H kan? Okay, sekarang kita nak, kita tak payah masukkan H ketinggian ni sebabnya kita nak differentiate dia. Kita nak dV per dh. So 1 per, so jadi apa ni? Sekejap, something wrong sebuah bekas kontinuiti 0.8. Air dituangkan ke dalam bekas pada kadar tetap. Hitung nilai P jika kadar perubahan ketinggian paras air ialah 0.1. Ketika ketinggian paras air adalah 0.27. Okay. Tapi H ni biasanya kalau saya differentiate dV per dh, hilanglah H dia. Macam mana nak gantikan ni 0.27 ni? Ada sesiapa dapat tak jawapan? Adakah H? Ada tak skema? Tapi skema pun masih tak faham. Ada? Ayo. Soalan nombor berapa? 15. 15. Okay, sorry. Dia nak volume air. Yang kita buat ni volume cone. Patutlah. Okay, jap. Okay. So, soalan ni. Okay. Sorry, ni adalah volume cone. Kan, kita nak volume air. Okay. So, air, dia adalah sama juga volume dia. Volume air ni berbentuk cone juga kan. 1/3 pi R squared H. Okay, sekarang ni jejari yang kita ambil ni, tadi tu jejari cone. Sedangkan kita sebenarnya kena jejari air. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. So jejari air ni, dia bergantung pada ketinggian dia. Kita guna kaedah nisbah. Okay, macam yang ini tadi, jelas sebenarnya. Dia tunjuk dalam skema. Kan? Kalau yang ini R, H, so ini 0.4, tinggi dia 0.6. Jadi nisbah dia adalah yang ini. R
per 0.4 sama dengan H per 0.6. Ataupun awak boleh buat H per R sama dengan 0.6 per 0.4. Ni sama je lah. Ikut nisbah lah. Kalau nisbah ni benda yang sama. Okay, ataupun R per H sama dengan 0.4 per 0.6. Jadi R sama dengan 2 per 3 H. Okay, guna kaedah nisbah. Faham tak? Kalau yang ni. Nak cari R tu. Nak cari R in terms of H dia, jejari dia. Okay, sebab R dia sekarang tak fix. Jejari air ni tak fix. Dia bergantung pada ketinggian ketinggian air tu. Okay. So, kita dah dapat 1 per 3 pi 2 per 3 H square H. Barulah H dia tak hilang. Okay, kita nak volume ni. So, 1 per 3 darab 4 per 9 1 per 3 darab 4 per 9. Okay, 4 per 27 pi H kuasa 3 yang dalam volume dia. Okay, sambung tadi. Siapa ni? Syahir. Kita nak dV per dH. Sama dengan? Syahir? Ya ikut. Sekejap. Kita nak dV per dH. Bezakan dia. Bezakan terhadap H. So ini H kita. Dia adalah kuasa 3. Jadi nak bezakan dia macam mana? 4 per 27 dengan pi ni stay. So dia akan darab dengan 3 bawa ke bawah. H kuasa? Kuasa 4. Tolak. Beza. Tolak kuasa 2. Kuasa 2. Beza datuk ingat beza datuk. Tambah. Kami tambah Kami tambah. Okay, so beza darab tolak, kami tambah bahagi. Okay, so kita dah darab tadi, 3 kuasa tu darab, lepas tu tolak Okay, so ini sama dengan berapa ni? 4 per 9 pi H kuasa 2 Okay. So kita dah tahu betul ke tu? Okay, dV per dH sama dengan 4 per 9 pi H kuasa 2. Okay, lepas tu dia kata ketika ketinggian paras air 0.27. Jadi ketinggian paras air ni adalah 0.27 kuasa 2. Sama dengan okay, 0. Ni darab dengan pi teruslah ni tak? Darab dengan terus. Okay, 0.1017 8. Okay, so ini 0.18. Okay, nanti kita dapat P 0.1 0.01018. Kita tak skema? Okay. Okay, nah screenshot. Okay, dan tadi kita kena hati-hatilah. Macam soalan-soalan macam ni, mula-mula sekali apa yang kita perlu buat adalah yang ini. Ini yang paling penting Yang ini, lepas tu yang ini dengan yang ini. Nanti idea tu datanglah daripada situ. Okay, so soalan ada ikram pula. Okay, Dini ada tak? Tadi dah, itu sekali je masuk.
Syuhada? Ada? Syuhada? Okey, ada. Syuhada soalan 16. Okey, satu lengkung dengan fungsi kecerunan mempunyai titik pusingan 2, 3. Okey, tentukan sama ada titik pusingan itu adalah titik maksimum atau titik minimum. Okey, kalau titik fungsi kecerunan, apa maksud dia? Syuhada tahu tak fungsi kecerunan ni apa maksud dia? UIDX je. Betul. dy per dx tu siapa tu bagi SMS? Tolak 2 per x squared. Okay? Itu masuk fungsi kecerunan. Okay, apa maksud titik pusingan? Titik pusingan dy per dx lebih kecil dari kosong ya. Tak. Titik pusingan maksud dia dy per dx sama dengan kosong. Oh sama dengan kosong. Oh, Tak ada kat titik pusingan kan, dekat sini kan. Dekat titik ni, kecerunan dia kosong kan. Okay, so ini adalah sama dengan kosong. Okay, jadi macam mana nak dapat oh, tak payah cari dah sebenarnya. Okey, senang je ni. Okay. Dia tak payah cari titik tu dah sebab titik tu dia dah bagi dah 2, 3. Biasanya dia tak bagi. So kalau dia tak bagi kita kena cari X dia apa. Okay, so yang ni dia dah bagi. Sekarang ni tak perlu. Yang ni kita nak tahu titik tu adalah maksimum atau minimum je. Macam nak tahu dia maksimum ke minimum. Sebab kalau dia kalau titik dia yang ni pun kecerunan dia kosong juga kan? Jadi mesti nak tahu dia minimum ke maksimum. Perbezaan kali kedua. Okay, betul? Perbezaan kali kedua So, sebelum kita bezakan, kita tukar dengan atas ni. Okay, jadi pembezaan kali kedua. Okay, berapa ni? 16 tolak tambah 4x tolak 3. Tolak 3 ke? Okay. Tolak 3. Okay, so lepas tu 16 tambah 4 per x kuasa 3. Okay, maksudnya macam nak tahu dia minimum ke maksimum? Masukkan koordinat x. Okay, masukkan koordinat x. Okay, masukkan 2, dapat apa pun tu? Dapat 33 per 2. Berapa? 17 pula 3 16.5. Okay, lepas tu kesimpulan dia? Lebih besar dari kosong dia Titik minimum. Pusingan minimum. Okay, so titik positif. Titik apa? Minimum ya? Minimum. Kalau positif minimum. Kan positif, senyum, minimum. So macam senang ingat sebab positif ni kan kita sentiasa senyum. Negatif macam dia adalah maksimum. Okay, Allah boringnya. Kita buat soalan dah sikit. Ini soalan nombor 22. Panggil orang dulu, lupa pula. Islah. Arif, ada tak? Ada kan? Ada. Okay, satu kelas muzik sekolah terdiri daripada 5 orang ahli akan dipilih daripada 3 pemain drum, 5 pemain gitar dan 4 orang penyanyi. Cari bilangan syarif pilihan dapat jika kumpulan muzik itu terdiri daripada 1 orang pemain drum. Okay, so kita ada 3 main drum,
3 drama, 5 gitaris, 4 singer. Okay. Lepas tu kita nak apa ni? Kita nak seorang je drama. 3 gitaris, seorang singer. Okay, jadi berapa cara? Kita nak buat. Ni pakai yang tu Go. Yang apa? Pilih C. NCR. Kalau pakai tempat kosong tu boleh Go. Itu kalau kita nak susun. Oh. So ini kita nak pilih je. So kalau pilih 3 C1 kan, daripada 3 orang drama ni kita nak pilih 1 je drama. Okay, daripada 5 gitaris kita nak pilih 3 je gitaris. Daripada 4 singer kita nak pilih 1 je singer. Okay? Oh. Okay, untuk B. 1 orang pemain drum dan sekurang-kurangnya 2 orang pemain gitar. Okay. So kita ada 3 drama, 5 gitaris, 4 singer. Dia nak 1 drama dan sekurang-kurangnya 2 orang pemain gitar. Maksudnya 2 dan ke atas kan? Tidak, kurang 2. Okay, so make sure kita target sekarang 5 Kita target 5 Okay, so kalau sekurang-kurangnya 2, so 2 boleh tak? Sekurang-kurangnya 2. Boleh? Boleh. 2 boleh. Okay, jadi berapa orang singer? Kalau dah ada 3 orang, berapa orang lagi singer? Kita nak 5. Oh, 2 kan? 2 lah. Kita nak 5 kan, 5 orang ahli kan? Okay, lagi ini case 1. Case 1. Okay, sekarang ni case 2, drama seorang, dia sekurang-kurangnya 2 pemain gitar kan? So 3 pemain gitar. Singer 1 lah. Singer jadi 1. Okay, lagi 4. Kan? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Boleh ke singer? Dah lebih, dah 5 dah. Oh, Kan? Dah 5 dah. Okay, jadi cukup lah, ini je case kita kan. Okay, so kita ada 3 je case. Kita kena buat ketiga-tiga case ni. Okay, so 3 C1 darab 5 C2 darab 4 C2. Atau case kedua kan tambah. Atau 3 C1 darab 5 C3 darab 4 C1. Atau 3 C1 darab 5 C4. Okay, fikirkan. Okay, faham tak ini korang? Pilihan tu gabungan. Faham. Faham Okay. Okay, dah 10.6 lah. Okay, cukup lah ni. Lain-lain nanti. Okay, lain-lain nanti ni je lah. Telegram je lah Baik. Okay. Stop presenting. Lepas tu stop recording. Okay, jumpa